Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, so petang ni aku nak buat counter review DNAX untuk part 3. Okay, agak menarik counter DNAX ni. Okay, kalau orang tengok, okay, pada aku rasa dalam minggu ni juga, dan start pada minggu lepas lagi. Okay, DNAX, counter DNAX menjadi tumpuan ramai. Okay, ada orang cakap news yang dia berjaya secure. Okay, news berjaya secure ataupun mengambil alih syarikat Silterra. Aku pun tak pasti. Okay, Silterra ni one of the syarikat khazanah pun. Okay, so menyebabkan harga counter ni bergerak dengan begitu banyak sekali ataupun naik dengan begitu banyak sekali. Okay, so DNAX dah menunjukkan sebenarnya dari segi carta kita boleh tengok DNAX dah breakout sebenarnya. Okay, awal lagi pada harga 28.7 sen. Jadi close 7 sen ada tanda bahawa counter ni dari segi teknikal nampak macam dia akan bergerak ke atas. Okay, so kalau kita tengok counter ni pernah capai pada setinggi 41 sen setengah. Okay, ini adalah harga paling tinggi bagi DNAX lah. Okay, 41 sen setengah sebelum ada satu pressure ataupun penjualan ataupun sell pressure yang tinggi. Kita tengok sell pressure yang lebih tinggi daripada buy ataupun volume hijau kat sini, menyebabkan harga turun dengan mendadak pada semalam dan pada juga hari ini. Hari ini pun mempunyai seller ataupun seller pressure yang tinggi. Okay, menyebabkan harga DNAX jatuh daripada harga tutup semalam 36 sen, sekarang ni tutup pada 34 sen. Okay, so kalau kita boleh buat kat sini 34 sen. Dia 34 sen. Okay, kita tukar skala 34 sen. Alright. So kita nak tengok adakah DNAX mempunyai potensi. So bila DNAX sebenarnya melakukan penurunan begini, menyebabkan ramai retail ataupun pelabur-pelabur agak takut, dan emosi menguasai mereka dan mungkin start untuk cut loss. So kita akan tengok potensi DNAX adakah dia akan pergi lebih jauh. So dari segi pattern baru saja start breakout. Boleh dikatakan kalau kita buat pattern, dia ada pattern elite kat sini, baru saja breakout. So boleh dikatakan ini adalah fasa, boleh dikatakan ini adalah fasa correction bagi DNAX. Fasa correction bagi DNAX. So sebenarnya DNAX kalau kita boleh cuba tengok, sekarang ni harga 34 sen. Sekarang ni harga 34 sen di atas ini harga pada 21 Februari 2019. So ini adalah resistance pada 21 Februari. 21 lebih kurang pada 21 Februari 2019, pada 34 sen. Right, so adakah dia ada potensi untuk turun? Yes, dia ada potensi untuk turun. Di mana next, resistance dia kita boleh buat paling dekat, pada harga sini. Sini pun boleh kita buat beberapa support lagi kat sini 31 sen. Dan sini ada satu lagi, boleh dikatakan sini lah. Boleh dikatakan sini pada harga 29 sen. Sini pada 29 sen setengah. So next one is pada harga lebih kurang kalau kita boleh buat sini pun adalah salah satu daripada dia punya support dia pada harga 28 sen. So kalau dia jatuh bawah daripada 28 sen, let's say DNAX jatuh bawah daripada 28 sen, bermaksud dia akan going down trend. Tu pandangan aku lah. Sebab next one is agak jauh juga dia punya ni. Dia punya support dia. Aku boleh lukis kat sini lah. Ini paling bawah sangat. Support pada 25 sen. So ini kita tak masuk lah sebab apa, kalau dia
Kalau dia dah lepas ni bermaksud dia dah bawah daripada harga paling rendah daripada 26 sen setengah kat sini. Okay, so ini adalah beberapa support. Okay, so walaupun agak pressure kat sini disebab salah satu sebab bahawa DNEX ni, DNEX ni bergerak dengan harga saham dia turun dengan slow. Okay, boleh dikatakan slow daripada 26 sen ke 24 sen hanya 2 sen saja. Sedangkan satu pressure yang besar kat sini. Okay, satu pressure yang besar semalam dan juga hari ini. Okay, dia hanya turun dalam lingkungan boleh dikatakan dalam lingkungan 2 sen saja. Okay, so mungkin disebabkan oleh share issue dia yang besar. Okay, bukan setakat menyebabkan harga saham ni lambat naik, dia juga menyebabkan harga saham ni lambat turun. Okay, itu adalah kebaikan kalau mempunyai share issue besar. Okay, so kebaikan dia ada keburukan dia lambat naik. Okay, mungkin lambat naik ni dari segi walaupun mempunyai volume yang besar tapi perbezaan daripada 28 sen dia naik pada 41 sen sahaja. Okay, sedangkan mempunyai volume besar. Alright. Okay, so itu adalah keburukan dan kebaikan jika mempunyai counter yang mempunyai share issue yang besar. Alright, so itu adalah komen aku bagi counter DNEX, okay, ataupun counter DNEX. Okay, so kita akan tunggu counter report bagi DNEX. Okay, mungkin dalam lingkungan kalau ikutkan counter report seterusnya adalah pada mungkin 26 ada akhir bulan 2 nanti. Okay, kita tengok performance bagi DNEX. Okay, DNEX berjaya sebenarnya mencatatkan keuntungan pada last quarter, so dijangka mungkin next quarter mungkin positif juga, di mana banyak duit masuk daripada mungkin ahli-ahli dalam khazanah itu sendiri, menyebabkan harga saham ni, dia push harga saham ni bergerak begitu naik, begitu tinggi sekali. Okay, so sekarang ni DNEX mengalami sell pressure, so emosi pelabu-pelabu agak negatif. Okay, so korang kena tahu beberapa support dan resistance. Okay, kena ikut trading plan, itu paling penting sekali. Okay, so kalau kita tengok indikator, alright, indikator, kita guna indikator MACD kalau kita tengok. Alright, MACD sudah naik atas tinggi. Okay, pertanda turun tak ada untuk daripada MACD. So kalau kita tengok indikator lain, RSI dan STO, okay, RSI dan STO, okay, kedua-duanya masih lagi tinggi. Tengok. Alright, so bermaksud harga masih lagi dalam keadaan tinggi walaupun okay, selling pressure yang amat tinggi sini. Dia jatuh dengan banyak sekali. Okay, ada orang cakap okay, harga DNEX akan jatuh teruk. Okay, sedangkan dekat RSI dan stochastic masih lagi tinggi. Okay, masih lagi tinggi. So ada banyak space lagi untuk dia melakukan penurunan RSI dan stochastic dia. Right, that's why kita tahu di manakah support terdekat, okay, di manakah resistance terdekat dia. Right, sebelum korang beli sesuatu saham, itu paling penting sekali. Okay, so itu untuk DNEX. Okay, kita bincang sikit tentang DNEX WD, ya, ataupun anak bagi DNEX. Right, kita open sikit DNEX WD. Okay, so DNEX WD kita buka dulu chat Okay, DNEX WD adalah counter warrant untuk ataupun boleh senang cerita counter anak bagi counter DNEX. So apa yang paling aku stress untuk counter DNEX ataupun aku tekankan dalam counter warrant adalah kita kena tengok maturity date dia. Alright, 30 bulan 7 2021 dan juga strike volume. Okay, itu ada cara aku lah. Ada orang cakap guna gearing, okay, ada orang cakap guna premium. Okay, so itu terpulang pada masing-masing strategi. Tapi bagi aku lebih tengok pada maturity date, alright, dan strike volume. Okay, so maturity date ni adalah amat penting. Ini paling penting sekali. Di mana kalau korang masih hold counter DNEX WD ni, okay, melepasi dia punya maturity date, okay, bermaksud duit korang akan burn. Okay, kecuali harga mother dia ataupun harga mak dia 34 sen dia berjaya melepasi strike volume 50 sen. Okay, so counter tu akan menjadi in the money jika share price dia melepasi strike volume. So tapi sekarang ni, okay, sekarang ni tidak melepasi 50 sen. So counter warrant dia, okay, dalam out of the money. Okay, adakah out of the money tak bagus? Tak semestinya. Okay, so kebanyakannya
Alright, kebanyakan counter warrant selalunya akan ikut pergerakan counter mark dia. Okay, kalau counter mark dia jatuh, dia akan jatuh lah lagi teruk sebenarnya. Okay, dia akan jatuh lagi teruk based on percentage ya, bukan based on the number ni. Okay, dia akan lagi teruk based on percentage. Kalau kita tengok pada DNEX ni, okay, kalau kita belum buka DNEX, sekejap ya, DNEX. Okay, DNEX. Sekejap. Sekejap ya, DNEX scalar size. Alright, kalau kita tengok DNEX, okay, jatuh 5.56%. Okay, kalau kita tengok DNEX WD jatuh 18.2%. So, bila mark jatuh 5%, anak jatuh lagi teruk. Okay, kalau mark sideways, anak jatuh. Okay, so mark kena naik baru anak boleh naik. Okay, so ada orang cakap kenapa DNEX WD bergerak dengan lambat. Okay, bergerak dengan lambat sedangkan mark dia, okay, DNEX ni bergerak dengan begitu banyak sekali. Daripada harga 28 sen dia boleh cecah sampai 1 sen. Okay, sedangkan WD hanya bergerak dalam paling rendah pada 4 sen, okay, atau 4 sen setengah ni dia naik. Paling tinggi adalah 7 sen. Kalau kita boleh buat kat sini, okay, dalam lingkungan 2 sen setengah sahaja. Okay, 2 sen setengah sahaja. 2 sen setengah sahaja. So 7 sen ni adalah satu harga yang paling tinggi sekali. Okay, kenapa DNEX WD ni bergerak dengan agak slow berbanding DNEX mark dia? Okay, apa yang aku boleh cakap bahawa alright, kebanyakan mungkin pelabur-pelabur, okay, lebih mungkin pelabur yang masuk dalam area-area sini, okay, dalam lingkungan sini. So, sorry, ke mana dia tadi? DNEX ni, okay, yang masuk ni berkemungkinan adalah orang yang ingin memiliki, okay, saham DNEX. Okay, so apa yang kita kena faham, okay, kalau korang beli DNEX WD, okay, sebenarnya korang tidak memiliki syarikat. Okay, bukan, korang tidak ada hak untuk pergi ke AJM. Okay, so itu mungkin salah satu je lah. So kebanyakan yang masuk ni berkemungkinan mungkin ada beberapa orang hazanah ke, ataupun ada beberapa company yang masuk, ya, ataupun beberapa retailer kecil yang masuk, yang push harga daripada 4 sen setengah sehingga 7 sen. So itu adalah salah satu prediction aku lah, itu agak-agak aku sajalah. Okay, so lagi satu, DNEX WD ni pun sama berat juga. Okay, dari segi share issue dia agak besar, sama seperti mark dia DNEX. Sedang malahan dia lagi besar sebenarnya, dia punya size dia. Kalau kita tengok volume dia 49 juta, okay, pada pembelian sahaja. Okay, 49 juta pada pembelian sahaja. Okay, so pada DNEX ni paling penting, okay, DNEX WD atau warrant, okay, paling penting korang kena beli harga yang paling bawah. Okay, so jangan terkejar-kejar. Walaupun nampak 5 sen, 4 sen setengah ni nampak macam hanya 5 sen, tak sampai 1 sen pun. Okay, tapi banyak beza. Okay, banyak beza. Kalau korang beli 4 sen setengah dengan 5 sen, okay, kalau banyak beza. Okay, dari segi percentage. So kena hati-hati dengan DNEX ataupun warrant, kata warrant. Okay, lagi satu, counter warrant dia mempunyai maturity date. Kalau kita tengok, alright, dia ada lebih kurang dalam 5 bulan saja. Okay, so maturity 30.7, selalunya 2 minggu sebelum tarikh maturity ni, okay, counter akan tutup. Okay, so boleh tekan kurang daripada 5 bulan. Okay, so itu semua benda penting yang korang kena tengok sebelum beli counter warrant. Okay, so berhati-hati, okay, ketika beli water warrant. Okay, so DNEX, okay, ada harapan untuk naik lagi. Okay, so yang penting adalah kita kena kaji, alright, kena tahu support dan resistance, itu paling penting sekali. Okay, itu saja untuk cadangan aku dan juga pandangan aku untuk DNEX. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.